Salam sejahtera, kami dari kumpulan 9 yaitu DJ BBRL akan membentangkan tajuk kelestarian bahasa Jawa. Ini ialah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang. Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa Austronesia yang berkembang khususnya di Kepulauan Jawa, Indonesia. Bahasa Jawa mempunyai sejarah linguistik yang tinggi dan asal-usul bahasa Jawa ini dapat dikesan sejak zaman Majapahit dan juga zaman Mataram. Selain itu, bahasa Jawa juga mempunyai tingkat bahasa yang dipanggil ngoko, krama, dan krama inggil yang menggambarkan hierarki sosial masyarakat Jawa. Perkembangan yang kaya dalam bahasa Jawa ini bukan sahaja menjadikan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi, namun menjadi simbol budaya dan identiti masyarakat Jawa. Dari sudut latar belakang penutur pula, bahasa Jawa dituturkan oleh masyarakat beretnik Jawa yang merupakan etnik terbesar di Indonesia. Penggunaan bahasa ini tersebar di beberapa negara melalui migrasi, perpindahan kerja, dan juga perdagangan. Di Malaysia, masyarakat Jawa berpindah karena ingin mencari peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan, pertanian, dan juga perdagangan. Penutur bahasa Jawa di Malaysia merangkumi generasi sejak migrasi hingga generasi masa kini. Walaupun masyarakat Jawa di Malaysia terdedah dengan bahasa Melayu karena pekerjaan dan juga pendidikan, namun mereka masih menuturkan bahasa Jawa dalam kalangan ahli keluarga. Keupayaan mengekalkan bahasa Jawa ini menjadikan masyarakat Jawa ini kaya dengan identiti dan budaya mereka. Di Malaysia, bahasa Jawa ini dituturkan di beberapa wilayah, terutamanya wilayah di Johor dan juga Selangor dan Sabah. Di Sabah, bahasa Jawa ini dituturkan di daerah Tawau kebanyakannya. Di kawasan-kawasan ini, bahasa Jawa digunakan dalam komunikasi harian, kegiatan komuniti, dan upacara budaya. Seterusnya saya akan membentangkan metodologi kajian. Metodologi ini merupakan satu sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, disiplin, dan sebagainya. Jadi sistem ini digunakan untuk melaksanakan penyelidikan dengan cara yang lebih sistematik. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini merupakan satu cara penyelidikan tersebut dijalankan untuk mencari jawapan kepada permasalahan penyelidikan yang telah ditetapkan. So dalam kajian ini kami menggunakan kaedah kuantitatif yang objektifnya kami tujukan untuk mengkaji tentang kelestarian bahasa Jawa. Seterusnya ialah populasi dan sampel. So, populasi yang kami sasarkan adalah responden yang berbahasa Jawa dan sampel yang kami sasarkan adalah kepada 16 orang responden. Seterusnya ialah instrumen kajian. Dalam instrumen kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif yang seperti borang soal selidik. Cara kami mengumpulkan data adalah melalui soal selidik yang dijalankan dalam talian menggunakan Google Form. Dan kami juga mengumpul data melalui sumber ilmiah tambahan seperti buku, artikel, jurnal dan juga internet. Dan akhir sekali ialah kaedah analisis data. Jadi kami menganalisis data menggunakan analisis kekerapan dan juga peratus dan skala Likert 5 aras. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syaraina binti Sudarmin, nomor matriks BA 25110558. Berdasarkan slide yang telah dipaparkan, saya akan membentangkan tentang kepentingan mengekalkan bahasa Jawa. Kepentingan mengekalkan bahasa Jawa ialah bahasa Jawa sebagai lambang identiti dan warisan budaya. Menurut Setiawan 2019, identiti budaya tidak dapat dipisahkan dengan bahasa karena bahasa merupakan medium utama dalam membentuk cara berpikir, tingkah laku, dan menjadi simbol simbolik masyarakat Jawa. Bahasa Jawa juga menjadi simbol yang mencerminkan asal-usul dan latar belakang keturunan sejak turun-temurun. Penggunaan kosakata seperti rukun, tata krama, dan sebagainya mempunyai makna yang tertentu. Bukan itu saja, penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi juga memudahkan lagi mereka untuk mengenali mereka antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat Jawa. Hal ini juga dapat mengekalkan struktur sosial masyarakat Jawa yang telah diwarisi mengikut tingkat umur yang dapat membentuk nilai norma kesantunan yang unik dan hanya dipahami dalam penguasaan bahasa Jawa. Oleh itu, kepentingan dalam mengekalkan bahasa Jawa amatlah penting untuk mengelakkan berlakunya kehupusan bahasa Jawa yang boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Antara kepentingan mengekalkan bahasa Jawa ialah mengelakkan daripada berlakunya kehupusan bahasa kerana generasi muda bertutur menggunakan bahasa yang dominan kini, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi hal ini jelas menunjukkan yang sukar untuk terjadinya perpindahan bahasa daripada generasi yang lama, iaitu datuk dan nenek, kepada generasi yang baru, iaitu kita, serta generasi yang akan datang. Jadi kesannya jika tidak mampu untuk diwarisi akan menyebabkan kehupusan bahasa berlaku. Seterusnya, kepentingan mengekalkan bahasa Jawa ini juga dapat dilihat apabila wujudnya peluang penyelidikan dan pendidikan kerana banyaknya
sejarah budaya dan perkembangan sejak dahulu. Jadi bagi pendidikan pula, lazimnya bahasa Jawa ni akan digunakan dalam kajian linguistik kerana mempunyai struktur bahasa yang unik dan boleh dijadikan sebagai bahan pembelajaran di sekolah maupun di universiti. Bagi penyelidikan pula, penyidik dapat mengkaji manuskrip lama, dokumen sejarah atau cerita rakyat yang ditulis dalam bahasa Jawa. Tanpa pengetahuan bahasa Jawa, sumber asli ini tidak dapat dipahami dengan tepat dan menyebabkan kehilangan maklumat yang bernilai, khususnya berkaitan sejarah. Yang terakhir, mengekalkan dan memelihara warisan budaya tradisional orang Jawa kerana orang Jawa kaya dengan warisan yang banyak dan diwarisi secara turun-temurun sejak dahulu lagi. Contohnya seperti yang kita tahu, wayang kulit, gamelan dan juga ada perkahwinan mereka. Jadi setiap warisan yang ada itu mempunyai makna dan juga nilai tersendiri, serta adanya manuskrip-manuskrip yang ditulis dalam bahasa Jawa iaitu Babat Tanakawi. Jadi manuskrip ini menjadi bukti ketamadunan masyarakat Jawa khususnya pada zaman kerajaan. Jadi hal ini tidak boleh dilupakanlah kerana dia berkaitan dengan sejarah yang sangat penting. Seterusnya, cabaran dalam mengekalkan bahasa Jawa ialah perubahan bahasa di rumah. Pada masa kini, ibu bapa jauh lebih memilih berkomunikasi dalam bahasa Melayu antara anak-anak kerana mereka menganggap ini lebih praktikal dan selari dengan pendidikan. Hal ini menyebabkan anak-anak kurang pendedahan bahasa Jawa sejak kecil. Oleh kerana itu, perkara ini menyebabkan anak-anak muda hanya memahami bahasa Jawa secara terhad dan tidak fasih bertutur dalam bahasa Jawa. Cabaran dalam mengekalkan bahasa Jawa yang seterusnya adalah pengaruh budaya moden dan juga media sosial. Kandungan dalam media sosial, televisyen dan juga internet kini lebih banyak menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris kerana kedua-dua bahasa tersebut ni dianggap lebih relevan dan juga mudah difahami dalam konteks kehidupan moden pada masa ini. Situasi ini ni menyebabkan bahasa Jawa ni jarang dipromosikan ataupun diketengahkan dalam media arus perdana. Seterusnya, menjadikan bahasa Jawa ni semakin terpinggir daripada perhatian masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Tambahan pula, budaya moden yang menekankan penggunaan bahasa dominan seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam pendidikan, pekerjaan dan kehidupan seharian mendorong generasi muda untuk memilih bahasa tersebut. Kesannya, bahasa Jawa akan semakin jarang digunakan oleh generasi muda. Bukan kerana ia tidak penting, tetapi kerana mereka ni kurang terdedah kepada bahasa tersebut dan tidak lagi mendapat sokongan untuk mempelajarinya. Cabaran yang terakhir dalam mengekalkan bahasa Jawa adalah kekurangan sokongan dalam sistem pendidikan. Antaranya adalah bahasa Jawa jarang dijadikan mata pelajaran rasmi dalam sekolah, seperti tidak diberi keutamaan dalam kurikulum sekolah. Selain itu, bahan pembelajaran juga terhad. Sebagai contoh, kekurangan bentuk teks, model, dan sumber rujukan. Seterusnya, kekurangan guru yang mahir yang akan menyekalkan proses pengajaran yang berkesan. Selanjutnya, pembelajaran tidak konsisten, yaitu tiada kesinambungan dalam pemindahan ilmu bahasa Jawa. Akhir sekali, generasi muda kurang pendedahan, yang akan menyebabkan pengajaran bahasa Jawa semakin lemah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Nuresa, saya dari Fakulti FDEP dan nomor metrik saya adalah BB24110289. Saya akan membentangkan mengenai usaha memelihara dan melestarikan bahasa Jawa. Cara usaha memelihara dan melestarikan bahasa Jawa ialah penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan seharian merupakan asas yang sangat penting kerana apabila bahasa Jawa digunakan secara konsisten dalam komunikasi harian, bahasanya akan terus hidup dan dipahami oleh masyarakat, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Selain itu, di peringkat keluarga, peranan ibu bapa amat penting dalam memastikan bahasa Jawa terus digunakan. Ibu bapa yang bertutur menggunakan bahasa Jawa ketika berkomunikasi dengan anak-anak dapat membiasakan mereka dengan bahasa ibunda sejak kecil. Pembiasaan ini membantu anak-anak memahami, menguasai serta menghargai bahasa Jawa sebagai warisan budaya keluarga yang perlu dipelihara. Seterusnya, penganjuran program kebudayaan juga merupakan usaha memelihara dan melestarikan bahasa Jawa. Hal ini kerana penganjuran program kebudayaan merupakan salah satu langkah yang berkesan dalam melestarikan bahasa Jawa. Hal ini kerana program seperti pertunjukan wayang kulit, ketoprak, dan tarian tradisional menggunakan bahasa Jawa sebagai medium utama. Melalui program sebegini, bahasa Jawa dapat digunakan secara aktif dan bukan sekadar dipelajari secara teori. Sekali, program kebudayaan juga berperanan sebagai jambatan antara generasi tua dan generasi muda. Hal ini kerana golongan tua dapat berkongsi pengetahuan, pengalaman, serta keindahan bahasa Jawa, manakala generasi muda pula dapat mempelajari dan menghayati bahasa Jawa.
Usaha ini amat penting bagi memastikan bahasa Jawa terus diwarisi dan tidak pupus ditelan zaman. Seterusnya, pengaruh muzik moden berbahasa Jawa juga merupakan salah satu usaha penting dalam memelihara dan melestarikan bahasa Jawa, khususnya dalam kalangan generasi muda. Kumpulan muzik moden seperti Index aka dan Beyond Waton menggunakan lirik berbahasa Jawa dalam lagu-lagu mereka. Hal ini menjadikan bahasa Jawa lebih menarik, santai dan lebih dekat dengan jiwa golongan muda. Melalui genre moden seperti pop, dangdut moden, dan hip hop, bahasa Jawa ini tidak lagi dilihat hanya kepada konteks tradisional, sebaliknya mampu menyesuaikan diri dengan dunia kontemporari. Penggunaan bahasa Jawa dalam teknologi dan media digital juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahasa ini kekal relevan dalam era moden. Contohnya, kandungan berbahasa Jawa di media sosial, video YouTube, podcast, aplikasi message, dan platform penstreaman musik dapat membantu generasi muda mengenali dan menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan harian mereka. Selain itu, pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa Jawa, laman web interaktif, dan bahan digital seperti e-buku atau animasi berbahasa Jawa ini dapat memudahkan masyarakat untuk mempelajari bahasa Jawa secara kreatif. Pendekatan ini membuktikan bahwa bahasa Jawa bukan saja sesuai dalam konteks tradisional, tetapi juga mampu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, seterusnya memastikan kelangsungan bahasa sebagai warisan budaya yang hidup. Kesimpulannya, bahasa Jawa ialah amanah warisan yang membentuk identiti etnik. Ia menjadi asas kesatuan dan keharmonian sosial melalui sistem tingkat tutur seperti nongko, madya, dan karma. Namun bahasa ini berdapat cabaran arus modern seperti pengaruh bahasa dominan, media sosial, serta kurangnya sokongan pendidikan. Oleh itu, usaha melestarikan amat penting, antaranya penggunaan bahasa harian di rumah, sokongan ibu bapa, dan program kebudayaan seperti wayang kulit atau bengkel aksara Jawa. Jika dipertahankan secara konsisten, bahasa Jawa akan terus hidup, relevan, dan bermakna sebagai warisan budaya yang membanggakan.